now live. Okey, pilih. Kita pilih. Sekejap kita pilih filter dulu dah. Ada pula filter, tak ada filter. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Macam mana semua? Hai Ritz. Ni macam mana nak je ni? Rizki. Allah nama. Ejaan dia Rizki. Hai, Assalamualaikum. Dah bengkak pula bibir, nampak apa filter ni. Okay, yang ni je lah. Okay, hai Cik Ma 60. Hai. Caption, Wani takut kan? Miss V berbau sampah. Hai Almi. Dia pun tengok juga, takut Cik Pul berbau. Katanya. Waalaikumsalam Putri Nur Hidayah. Kak duduk kat office ke? Taklah, kat rumah. Kat rumah tapi office dekat rumah. Macam tu. Zuraini, hai. Tak sabar Hikins nak tahu cerita pasal Miss V berbau. Waalaikumsalam Suci. Cakap ganu sekali Kak. Dah buat apa? Lah, orang puang kan? Orang puang tak boleh bau sapoh tak boleh. Gitu. Adila, salam Kak Sarah, harap akak and baby sihat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mana doktor? Okey, kejap lagi nanti doktor masuk insyaallah. Miss V tu apa? Biasanya perempuan semua akan tahu. Saya mengalu-alukan dalam live ni, kalau anda lelaki bawah umur, tolong keluar. Okey, tolong keluar sebab kita tak nak ada yang ada budak-budak anak lelaki yang bawah umur berada dalam live ni, sebab kita nak bagi education ataupun kita nak bagi ilmu kepada anak-anak perempuan yang dah umur 13 tahun ke atas, boleh dengar insya-Allah. Okey. DR Jeff 2, make sure umur you ni make sure umur mencukupi. Saya 13 tahun. Rizki laki ke perempuan umur 13 tahun, sebab kita nak bercerita pasal Miss V. Okey, Miss V yang bermasalah. Mana Martin ada kat bawah. Waalaikumsalam Mama Yati. Okey, live ni boleh share ke? Kalau boleh share, apa kata kita share sementara kita nak tunggu doktor masuk. Boleh share ramai-ramai, lagi kita dapat education ataupun kita dapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah pada malam ni. Moga ada pahala lah untuk kita insya-Allah. Topik best ni betul. Kenapa Sarah buka topik ni? Sebenarnya sebab apa yang dah berlaku, Sarah ada tanya pada peminat-peminat, pada follower Sarah. Kejap Okey. Pada follower Sarah, Sarah tanya tentang masalah tentang kebersihan Miss V. Banyak, ramai sangat DM sehingga kan Masya Allah, macam-macam cerita sampai Sarah rasa agak terkesan. Saya cakap okey, sebagai influencer ataupun sebagai seorang selebriti, Sarah rasa kita boleh share masalah ni bersama. Manalah tahu kalau dengan buat live ni ada yang boleh orang kata mengambil iktibar, dan after this kita tahu nak buat apa. Okey, sementara tu kita nak tunggu Dr. Sandra masuk. Ada tak Dr. Sandra? Kalau ada, kita boleh request live. Boleh request live bersama saya. Salam Sarah, first time Sarah pakai tudung. Saya jumpa Sarah kat Langkawi masa saya tengah jumpa holiday.
sempat ambil gambar buat kenal. Masya Allah, lama sangat dah tu kot. Ya ke? Saya ada pergi Langkawi ke? Saya lupa. Miss Halmi. Miss Halmi takut berbau sampah katanya. Saya allow juga pada para suami untuk menyaksikan live ni. Okay, para suami, supaya kita boleh share. Okay, tengah tunggu approval. Kejap view request. Salah. Tunggu sekejap. Hai doktor. Okay. Kita ada doktor dekat sini. InsyaAllah kita akan live sebentar saja lagi. Doktor masuk dah. Alhamdulillah. Okay. Hi. Hey, how are you? I'm good. How are you? You're such a Good, beautiful baby. doctor lah. Ya Allah. So cantik. Mana ada you look so good. I kurang. First of all, Sarah nak ucapkan tahniah kepada doktor. Saya sebenarnya one of your viewer juga. Saya ada tengok beberapa doktor punya advice pasal vaksin. Malaikat maut menunggu. I like that one. And I want to thank jugalah sebab doktor ada effort untuk nak pergi ke social media, for example like TikTok, Instagram, untuk orang kata apa, untuk share knowledge berkenaan penyakit dan apa ubat-ubatnya lah macam tu kan. So I personally want to thank you. Terima kasih. Sebab bila kadang-kadang some of follower kita ni, some of them dia rasa segan tau nak pergi jumpa doktor, especially bila dah ada masalah macam masalah Miss V. Sampai ada yang komen, hey, kalau ada penyakit, kau dah tahu kau ada penyakit, kenapa kau nak pergi cakap dengan selebriti? Go and find doctor. Because to me, mungkin orang Melayu ni, some of us, dia tak begitu open dan dia ada rasa malu nak pergi jumpa. Tapi kadang-kadang dengan siapa dia follow, kadang-kadang dia rasa dekat. Dia rasa macam seolah-olah dia kenal saya. Walaupun kita tak pernah berjumpa apa semua kan. Tapi orang kata saya antara salah satu tempat yang mereka mengadu. Bila saya tanya pasal cerita Miss V ni, pap cerita sampai saya sendiri terkejut doktor. Saya cakap, ya Allah, adakah masalah yang macam ni? Teruk sangat. So saya nak apa yang saya cuba buat, saya nak berkongsi dengan doktor. Dan saya kalau boleh nak doktor advice kepada follower-follower saya, dan saya nak sangat diorang yang bermasalah ni untuk bertemu dengan doktor sekiranya ada masalah yang besar. Kenapa doktor kita perlu jumpa doktor? Okay. Semua, I'm actually watching all your comments also. Thank you so much for all your support. Okay. Actually saya juga berbesar hati kepada Puan Siti Sarah. I mean, you are a celebrity for years. You're so famous. Okay. And then you invite saya join. Actually nak kata tu ketiak saya basah sikit lah. Okay, nak live dengan celebrity tau. So you're the first celebrity that I live with, okay. So I bangga sikit lah. Thank you so much. But that is really, really nice of you juga, okay, because you are right. Actually, I totally agree sebab social media ni is somewhere that nowadays lifestyle kan, semua orang lagi selesa kat social media. Okay. Betul. And also because they follow you, for example, you know, I know you have children, you have 3 children, and then from all your businesses semua, they've been following you for years. So dia rasa lagi dekat to you, even you don't know them, daripada they go and see a doctor that first time dia orang jumpa macam tu. Okay. Yeah. Saya ada orang je pesakit, dia akan request doktor perempuan, tapi bila dia masuk bilik, dia akan tukar cerita. Okay. Dia datang untuk meet, tapi lepas tu dia akan tukar cerita. Okay, benda ni something yang memang semua orang sangat malu nak ceritakan kepada doktor. For example lah, okay, saya ni jenis
I very casual lah, okay. So I akan ada cerita in between. You won't believe, saya ada seorang pesakit last week. Umur dia hampir 56 tahun. Dia menderita dengan masalah miswi hampir 10 tahun. Oh Okay, which my, means that Masya umur Allah. 10 tahun juga dia tak bersama dengan suami dia. Okay, Allahu because Akbar. of this problem and dia tak berjumpa dengan doktor sebab dia malu. To Ya. that extent. So yeah, I think it's a very good topic and I think as a influencer, it's a good thing that you bawa ke depan supaya the end of the day take home message tu adalah jika anda ada masalah harus berjumpa dengan doktor. Okey. Ya betul. Okey. Saya sebenarnya nak start tanya soalan pada doktor. Sekejap. Saya sebenarnya dah tulis. Okey. Saya nak tanya dengan doktor, adakah masalah keputihan ni normal? Keputihan ada yang saya dengar lah, ada keputihan yang warna putih, ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ada yang berwarna-warni mungkin doktor. Saya belum jumpa biru lagi lah, thank God. Okay, now let's start with the word keputihan dulu. Okay, kalau dalam bahasa doktor kita kata discharge. Okay, Okay, but sometimes bahasa Melayu bila kita translate dia tak terlalu tepat. Okay, so perkataan yang sering dipakai oleh masyarakat adalah keputihan. Okay, so di sini yang saya nak bagi tahu first adalah keputihan ataupun discharge ni sebenarnya normal. Okay, semua wanita harus ada discharge. Okay, so kenapa saya pakai perkataan discharge so that kita tak, discharge means keputihan. Okay, so keputihan ada dua jenis. Okay, normal and tak normal. Okay, so bila kita kata keputihan normal dia ada dua jenis juga. Okay, kita pecahkan dia. Dia biasanya jernih. Okay, sometimes putih-putih sikit lah macam the color white ya. Okay, dia boleh jadi tak melekit and melekit. Okay, so biasa bila kita ada yang melekit adalah lepas kita habis period. So tanda tu adalah kita tengah ovulate. So siapa-siapa nak buat baby tu, kalau hampa tengok kat panties tu ada discharge, dia putih, dia sticky, malam tu korang buat lah. Okay, untuk 2-3 hari korang buat lah. Macam tu. Okay. And then brown. Okay, you see a lot of people get worried about brown colour ya. Okay, tapi sebenarnya discharge yang tumpuk-tumpuk warna coklat adalah normal terutamanya lepas period. Okay, so yang tu kita kata spotting nama dia. Okay. Dia macam campur dengan period ke apa doktor? Actually dia bukan period, dia just spotting. So kita memang tak pakai perkataan period and biasanya pesakit saya yang Malaysia usually ask me, doktor, can I sembayang tak waktu tu? Normally kami kata boleh. Okay, sebab spotting tu bukan period. So dia sebenarnya dia discharge juga. Dia keputihan juga, cuma warna dia coklat. Okay. Tapi dekat sini kita kena faham, anda kena tahu anda pregnant ke tak. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau tak pregnant, then dia normal. Tapi kalau anda pregnant, okay, which means that itu kita takut tanda bleeding. So kena cepat pergi scan. Okay, awal pregnant ke, tak kisah in between ke, even satu tumpuk pun kalau pregnant kena check. Okay, saya faham. Kalau dia coklat tapi you sering ada macam kadang-kadang badan kita ni wanita kan, kita superwoman tau. Semua naluri kita power. Anak kita tahu rasa anak lelaki. Okay, kalau ada husband yang cheating kita tahu rasa dia ni buat something ni. Okay, naluri kita is very good. Okay, so sometimes your own body akan rasa macam pelik. Okay, di mana umur lebih daripada maybe 40 macam tu, then kena check sebab actually very rare tapi sometimes adalah tanda daripada kanser mulut rahim ataupun kita kata kanser cervix. Tapi very rare, very rare, but kalau dalam family lah ada genetik, ada kanser macam tu, then anda kena check jika ada lendir ataupun discharge ataupun keputihan yang coklat. Okay, so kepada orang yang berumur 40 tahun ke atas doktor, betul? 40 tahun ke atas kalau ada spotting yang macam tu, better pergi check doktor lah. Sebab kita nak tahu adakah itu normal ataupun benda tu boleh menjadi bibit-bibit permulaan kanser
rahim. Betul. Kanser mulut rahim, cervix. Kanser mulut rahim That's why pap smear penting. Pernah dengar pap smear yang kita check daripada Pernah. bawah tu? So that's why pap smear is important, sebab pap smear ni kita punya saringan untuk kanser rahim. Actually orang muda pun boleh kena, but like I said, it's a bit rare lah. Okay. Adakah kanser mulut rahim dengan kanser rahim dua perkara berbeza? Yeah, it's a bit different. Okay, what is the difference? Actually that's a very long Very topic. long. Okay. Okay. Nanti maybe kita boleh Yeah, boleh pergi to some So, other time lah, insyaAllah. Yeah, if we have time then we go there. Okay. Okay. Kejap Mana pula saya punya ni? Okay. Okay. Ini masalah ni memang Melayu I think ramai perempuan nak tahu benda ni. Kalau cukur, boleh tak buat Miss V kita jadi gelap? Saya dapat soalan terbanyak actually. Okay. Alright, to be very honest kan, okay, this is actually it's not really proven kalau kita shave Miss V tu dia jadi gelap, okay. Tapi dia nampak gelap tu disebabkan tompok-tompok tu, okay. So bila kita shave betul-betul to the end macam tu, dia akan ada tompok-tompok, betul tak? Okay. Bila tompok-tompok tu rambut tu start nak keluar macam tu, and you dah biasa tengok tanpa rambut tu, bila dia keluar, you nampak macam dia gelap. Okay, it is actually quite normal lah, beberapa tempat dalam badan kita tu dia gelap sikit. Macam Miss V, lepas tu lubang-lubang kita. Okay, so hari ni tak ada sensor lah. Okay, hari ni tak ada sensor. Okay. Hari ni tak ada sensor. Tapi saya dah bagi warning dah, budak-budak lelaki bawah umur, do not watch this. Please, yes, please. I don't want to see any boys here. Men, please, men, yes. You must know about this because saya ni memang advocate tu lelaki tu mesti tahu kesihatan wanita. Okay, sebab Betul. isteri anda tu tanggungjawab anda juga. Okay. Alright, and also kalau since ada lelaki kat sini, even scrotum, telok pun akan sebenarnya lebih gelap. So it's actually normal jika Miss V kita tu gelap sikit, and I think jika nak pakai benda-benda nak putihkan Miss V and that kind of thing, no lah. I don't suggest, and actually you don't need it juga. Okay? Yeah. Yeah. Love what you have. Cintai diri kita, apa yang kita ada, tak perlu membahayakan diri kita. Saya pun I don't believe in such product yang akan buat bleaching untuk benda-benda yang macam tu. I think it's dangerous lah. Yeah, I think it's very dangerous. And talking about shaving, and those who do bikini wax, please, you can go ahead and do it. Tapi before you do all that, kena faham, there's a reason Tuhan tu bagi kita bulu kat bawah tu, okay? The best is trimming, okay? Trimming dengan gunting is the best, okay? Sebab bila kita cukur, dia senang nak jadi jangkitan kuman, okay? Sebab bila kita contoh bulu-bulu tu kan, dia semua ada dia punya, kita kata pori dia. Okay? Betul. So pori tu bila dia ter-expose, okay, dia boleh jadi jangkitan kuman sebab kuman tu masuk, ataupun dia iritasi. Okay, dia macam kita kata friction antara panties yang ketat, okay, and then together with that place there, and then dia akan jadi merah, and then you garu. Bila garu, siapa yang ada kuku tu, okay, lepas tu even kuku pendek dia ada kuman kat bawah tu, so dia boleh mengakibatkan jangkitan kuman. So biasanya pubic hair ni dia lebih kepada untuk protection. So if there is no absolute need tu, tak perlu sangat, tapi you can do, not a problem. Sama tak efek dia dengan bikini wax kalau kita wax? Wax dengan shave sama tak efek? Actually shaving dia punya efek dia lebih banyak daripada waxing. Sebab waxing tu dia tarik terus dari akar dia. So it's a bit more cleaner. Bila kita shaving, bila dia grow, it's actually gatal, okay. It's a bit more comfortable, smoother kalau waxing. But I've heard that it's sangat-sangat menyakitkan. Okay, saya dengar tu sangat-sangat sakit lah. So I think majority women tu kita shave sajalah kot. Saya pun takut nak advise orang untuk pergi wax. I cannot imagine betapa sakitnya untuk rap sekali. Oh my God.
Oh God, Okey. I cannot imagine. Okey, doktor, macam mana kalau kita nak elakkan kegatalan merah-merah di bibir Miss V? Okay. Usually yang tu memang jadi dekat siapa yang suka pakai seluar dalam yang memang ketat. Okay. Ketat, lepas tu seluar tu ketat and biasanya seluar tu tebal macam tu. Okay, and then hydration. Okay, kurang minum air masak and of course those who like to eat sugary drinks banyak jugalah. Okay, sebab dia senang nak, dia effect kita punya badan kita, sistem imun juga. Okay. So kalau kita ada, okay, kalau kita nak avoid itu, of course this is what we kena follow lah. Tapi kalau dah dapat ruam seperti berikut, biasanya kami akan bagi krim. Kalau perlu baru antibiotics lah, okay. And then biasa saya akan advise untuk pakai seluar dalam yang jenis cotton. And then sering tukar. Contoh jika anda wanita yang bekerja, okay, bawa extra seluar dalam ke tempat kerja, okay. Lepas tu about 2 hours, not 2 hours lah, maybe 3-4 hours once tu anda kena tukar. Okay, and then jika try to wear loose pants a bit, especially kat bahagian Miss V tu tak terlalu ketat. Biasa seluar jeans tau, seluar jeans yang sangat ketat yang tebal. Ada seluar jeans tu dia nipis. Okay, lepas tu kena pastikan minum air masak yang banyak. Apa ni doktor, kalau dia tak suka pakai seluar dalam macam mana doktor? Okay, tak terfikir yang ni lah. Okay. Adakah dia dalam kategori selamat? No, that's a very bad idea. Okay, biasa saya dapat pesakit lelaki lah yang tak suka pakai celana dalam tu. Okay. Tapi ladies, I think jarang sebab bila tak pakai panties tu kan, dia akan bergeser kat bukaan kita tu. So dia akan kena kat klitoris. Okay. I hope semua orang tahu klitoris, okay, I tak print apa-apa anatomi, okay. So klitoris tu kan, dia akan sangat sakit bila kita pakai seluar kalau tak pakai panties, okay. There are some women. Doktor, jujur saya cakap, klitoris tu saya pun tak tahu apa benda. I bet semua orang tak tahu dekat dalam ni. Maybe 90% tak tahu. Alamak, okay. Okay, I have no idea dalam bahasa Melayu apa nama dia, okay. Okay, we go a bit dirty ya. Okay. Okay, this is your bibir, right? Okay, lepas tu yang ni bukaan tu kan. Okay, betul-betul di atas tempat kencing kita keluar tu, like ada satu biji macam tu. Oh tu, okay. Tak boleh nak sebut lah, rasa macam malu pula nak sebut benda tu. Apa dia? Dia biji kelentut. Okay. Ya Allah. So, biji kelentut. Okay. Dah ada yang tulis doktor. Doktor boleh tengok. Tolong tulis, saya tak nak sebut nanti. Kalau saya sebut saya takut ada yang nak main-main dengan saya. Sekejap lagi nanti kan dia orang pergi viralkan saya duk sebut benda biji tu. Tolong doktor. Doktor Sandra tolong baca mana? I tak nampak ni. Actually hari ni saya nak tahu apa perkataan tu sebenarnya. Mana ni? I tak jumpa. Ija tu. Biji. Okay, biji keletik. Boleh bayangkan saya sebab saya tengah ajar. Okay, kalau Melayu dia akan sebut tu doktor. So I dia see. akan, what will happen to that biji? It is very painful sebab biji tu dia sangat sensitif. Okay, untuk wanita especially sexual habit, biji tu paling power. Okay, dia yang paling penting sebenarnya. Bukan faraj kita sebenarnya. Okay, so that's why dia extra sensitive and dia selalu ada banyak aliran darah ke sana. So bila dia terkena, kita punya seluar tu kan, if you see in the middle and everything, dia ada satu garis tebal yang tailor tu jahit, right? Bila dia kena, automatic you akan sakit dan you akan rasa macam you nak kencing kerap. Okay, so some ladies who like to wear tights, okay, dia pakai macam tights kan, macam swimming pants tu, so even if you wear that, kalau you tengok tights tak ada benda kat tengah tu, so you still akan pakai something. Kecuali orang yang pakai sometimes sarung lah, kain batik ke apa, baru dia orang tak pakai. So it's okay. It's okay. Alright, malam
kan at home you don't want to wear your panties masa you pakai your pajamas, okay, macam seluar satin atau seluar pajamas tu dia sangat lembut, okay. Kalau kain batik is okay sebab pengudaraan tu sangat-sangat bagus, okay. Okay. Untuk So, healthy itu tips dia, pengudaraan sangat bagus tapi jangan keluar rumah tak pakai panties. itu meminta nama dia. Itu masalah dia, okay. Orang membawa masalah tu masuk rumah dia. Okay, so advice dia kepada orang yang ada bintik-bintik tu, yang masalah tu, kalau di rumah kita galakkan untuk pakai kain batik biar pengudaraan dia elok macam tu doktor Yeah. Okay. The most Actually, important thing is pergi jumpa doktor. Yeah, Kan? that's true. Okay. Tuan Siti mention pergi jumpa doktor. I just nak add satu je. Try not to self-treat dengan ubat dari farmasi. Okay. Masalah apa-apa yang kita titik contoh ke dalam telinga, ke dalam mata, okay, dengan kap bawah tu try untuk jangan beli dari farmasi sebab bila mereka tu bukan doktor, mereka tak check anda, silap ubat boleh memudaratkan kita. Kalau setakat telan kan ubat demam ke apa ke, kita tak jumpa doktor tu still acceptable. Okay, but please don't buy. So, okay, contoh hari ni kita dah ajar mereka kan, okay, kalau ajar semua followers yang comel-comel ni semua, okay, apa benda ni. So, jangan pergi farmasi, oh Dr. Sandra ajar, macam ni, oh dia kulat apa, so dia beli ubat tu. No, it doesn't work. Dia buat ajaran sesat. Oh, yes. Dia buat sendiri-sendiri. That is why kena jumpa doktor, bagi doktor tengok apa masalah, dia akan bagi ubat specifically dengan masalah kita. Sebab yang dekat farmasi tu dia bukan doktor. Yeah? Siapa yang ada dekat sini, ni tengok semua orang duk puji doktor, cakap cantiknya Dr. Sandra, manisnya muka. She's very very pretty. I feel very very blessed lah. I'm blessed today to have you today with me. Alhamdulillah. No, I'm really blessed as well. Thank you. Okay. Jerawat yang tumbuh nak rawat sama macam jerawat dekat muka ke lain doktor? Totally lain. Okay, it's different sebab jerawat dekat muka, dia krim dia berbeza dengan biasanya dia ada antibiotik yang berbeza. Okay, like skin care, dia ada regime dia yang berbeza. Okay, tapi yang kat bawah tu kita biasanya kata folliculitis nama dia. Okay, di mana macam saya kata tadi shaving tu kan, dia biasa jadi daripada shaving. Okay, so what happen is that bila you shave, then yang topik kita bincang tadi tu ruam tu akan timbul. And then bila you tersentuh dengan tangan yang kotor dengan kuman yang you tak nampak ataupun you garu, dia akan pecah ataupun mengakibatkan jangkitan kuman, dia akan naik satu titik putih ke atas tu, yang tu adalah nanah. So we call it folliculitis nama dia. Okay, so kami akan memberikan krim, okay, sometimes antibiotic, depend how bad is it, okay. And then sometimes of course I think definitely you need ubat tahan gatal. Doktor, adakah saya yang start ataupun doktor yang start? Okay, wait, let me just Doktor? Tak apa, kita ni kerap keluar bisul. Oh, ya Allah. If tak salah klinik Dr. Sandra dekat Langkawi. Tak apa, nanti kita. Ya Allah doktor. Doktor janganlah hilang doktor. Okay. Kita tengok ada korang yang tengah. Okay. Alamak. Okay, tak apa, doktor dah terkeluar. Sekejap lagi nanti kita tunggu doktor request balik, doktor bagi request balik. Sementara tu kalau ada korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh typekan kat sini sementara Sarah boleh tengok. Sebentar je kita view request kan. Bukan. Topik hari ni belum. Okay, Sarah nak bagi tahu dekat korang, jangan tinggalkan live ni sampai habis Sarah tutup live sebab Sarah nak bagi giveaway kepada siapa yang tengok
live ni sekejap lagi. Tapi nanti lepas-lepas kita dah tanya soalan dengan doktor, doktor dah keluar pada live ni, nanti baru Sarah nak bagi giveaway pada apa? Pada korang. So tunggu. Dah ada dah doktor. Ya, kita tunggu. Ada lagi tak? Ada lagi tak soalan? Ya doktor, saya dah. Okay, hi. I know open. So tadi dekat mana tadi kita doktor? Doktor tiba-tiba macam hilang begitu sahaja. Itulah, I pun tak tahu juga. Mana kita stop Okay, we got a lot. Actually, I tak ingat lah. Oh my god. Okay. Now, let's go into, I think I saw some questions tadi kan. Yang tentang ada keputihan yang berwarna macam tu kan. Okay, so tadi kita bincang yang warna coklat. Okay. Yeah. So now, yang tu saya kata normal. So let's go into yang tak normal pula. Okay, let's go. Sudah bila saya explain lagi. Okay. Now, biasanya keputihan ni dia ada jangkitan kulat. Alright. Yeah. Tapi anda kena faham also kadang-kadang ada yang kuman. Okay. Kuman kita panggil dia BV. Okay. So bacterial vaginosis kita kata. Okay. Nombor 3 adalah penyakit kelamin. Yang nombor 3 ni lah yang jadi masalah besar untuk saya juga bila saya rawat pesakit. Sebab masyarakat kita ramai yang kita kata in denial. Okay, so contoh kan, doktor saya datang, saya dah pergi klinik A, saya dah pergi klinik B, saya dah pergi klinik C. Ini klinik keempat. Okay, and then semua usually lah kulat ni plus minus ubat dia hampir sama. Maybe dose and brand je berbeza sikit. Okay, and then apa yang akan jadi adalah bila saya suggest, okay no, saya rasakan kita should buat investigation kita kata, okay, pemeriksaan lanjut. Okay, pemeriksaan lanjut ni, okay, you guys tak boleh takut, dia sama macam pap smear, exactly the same, kita masukkan mulut itik kat bawah, okay. Tapi beza dia, alat yang kami pakai untuk spesimen. So untuk pap smear dia panjang, batang dia kat depan tu dia macam brush, okay. Tapi kalau untuk keputihan ni dia sama dengan putih kapas. Okay, cotton bud. Dia macam swab test ke? Something like that. Okay. Kami akan just ambil sampel tu, masukkan ke dalam tube and then hantar ke makmah untuk nak tengok apa masalah dia. Okay, sebab sometimes penyakit gonoria kita kata, okay, untuk lelaki penyakit gonoria tu dia akan datang dengan komplain ada keluar nanah daripada dia punya bebet. Okay, tapi kalau perempuan dia akan ada masalah keputihan, which is ramai yang akan ada in denial and then dia tak nak ambil keputusan untuk menjalankan pemeriksaan yang lanjut. Okay, so kalau kita tengok hari ni topik kita tu dia punya heading dia Miss V berbau sampai orang kat sebelah boleh dengar pula. Bau, okay. Siapa orang sebelah boleh dengar Miss V dia? Faham? Okay, so most of the time dia jadi tu sebab keputihan yang sangat teruk oleh kuman ataupun jangkitan kita kata STD, sexually transmitted disease. Okay, so the smell is so bad, kita kata bau dia hanyir. Seriously bau dia hanyir macam betul-betul macam bau ikan kat tasak. Macam okay, ikan rosak macam tu kan? Actually lagi teruk daripada tu. It's exactly bau ikan hanyir. Masya Allah. Okay, so that's why bila kita duduk kat sebelah memang kita boleh bau. Okay, doktor, adakah keputihan ni, masalah kelamin ni kerana lelaki yang pembawa nanah ni, apa apa tadi? Gonoria. Okay, this part of the conversation dia saling menjangkiti. Okay, so we actually don't know, okay, lelaki tu jangkit wanita tu ke ataupun wanita tu jangkit lelaki tu, then mereka saling menjangkiti. Okay, di mana banyak kes, okay, kenapa saya setuju tadi ada lelaki dalam discussion ni adalah masyarakat kita banyak yang masalah ni lelaki refuse untuk mengambil kita kata
responsibility, mengambil tanggungjawab yang kemungkinan mereka juga boleh jadi punca. For example lah, okay, guy and girl, dia dah bersama, maybe boyfriend, girlfriend, maybe husband and wife, anything, maybe partner, okay. Then, diorang dah saling menjangkiti. Bila kita bagi treatment untuk wanita sahaja, dia lega dah, tapi lelaki tu ada simptom, mungkin belum nampak lagi. Then bila mereka bersama, perempuan tu kena balik. Okay, Oh no. this is where ramai yang tanya, doktor, saya tak ada keputihan, tapi kenapa setiap kali lepas saya bersama dengan suami saya je, saya dapat. Dekat sana kita dah krik. Alamak, kalau I cakap, maybe husband balik rumah satgi bertengkar. Okay, then husband ingat doktor buat masalah macam tu. Tapi end of the day, hakikat dia kita tak tahu. Okay, the ladies can be naughty, the men can be naughty, we don't know. But it's best untuk kalau dah kena lebih daripada 2-3 kali tak lega-lega, better untuk partner pun ambil ubat juga. Okey, ada penyakit ni adakah kerana seks rambang ataupun penjagaan private part tu yang sangat teruk ataupun pemakanan ke? It's sex. Okey. It's a sexually transmitted disease. So contoh, if like they are we cannot say married lah. Not a lot of people are not married pun nowadays kan. Okay, Yeah. so the partner buat dengan orang lain ke, buat dengan consort atau you know the other word is a bit rude lah. Buat dekat It's okay, tempat pelacur lah. kita be open. Okay. Okay, so mereka buat dengan pelacur. Then no safe sex. Okay. Multiple partner. This one I have seen even ladies lah. Okay, nowadays world very modern. I have a few patients yang ada multiple partners, you know. Okay. Teman tapi mesra. Kita kata TTM. Teman tapi mesra I belajar kat Indonesia lah. So kat Indonesia ni kita orang pakai term macam ni lah, TTM kita kata. So not boyfriend girlfriend, but ada relationship macam tu. So when you have multiple partner, we don't know what partner anda tu buat dekat siapa apa macam tu. So dia akan transmit. So orang yang macam ni, jika anda macam tu, tolong practice safe sex. Condom you have to use. Okey. Okey, adakah penyakit ni dia sama macam sifilis? Diorang semua golongan yang sama. Okey. Golongan yang sama. Tapi masalah yang berbeza ke macam mana? Syphilis sometimes ladies dia tak ada discharge. Biasa gonorrhea dia ada discharge. Syphilis is something biasanya kita macam patient datang untuk blood test macam tu, dia memang tahu dia ada multiple partners and then kadang-kadang dia ada ulcers and then kita kata macam genital ward kutil, I think kalau dalam bahasa Melayu, dekat dia punya private part dia, then kita dah start suspect benda-benda macam ni, syphilis, HIV, benda macam ni. HIV? They all geng yang sama lah. Another thing is multiple partner tadi kan, actually kalau tak ada multiple partner pun, I'm quite sure kita punya sexual habit, kita ada oral sex. Okay, so we go to the husband and the husband go down on the wife kan. Yang ini pun boleh transmit juga. Okay, disebabkan oleh ILO. Oh. ILO kita tu? Yes. Oh, so maknanya penyakit ni dia dah macam mana dia punya explanation, maksudnya dia dah macam dia merebak, dia adalah penyakit berjangkit, golongan penyakit berjangkit yang merebak dengan kita kata bodily fluid. So saliva, blood, macam tu. Dia body, group dia lah, group sexually transmitted disease ni. wow. But even keputihan yang biasa, kalau bukan gonorrhea pun, okay, boleh disebabkan oleh oral sex. Okay, so biasa saya dapat pesakit yang especially perokok. Okay, so the husband is perokok, so usually oral hygiene mereka not so good because of the ingredients daripada rokok tu kan. Okay, lepas tu bila dia orang rokok tu dengan tangan pun, you know, all the bahan-bahan dia akan ada kat tangan dia macam tu. So normally my best advice for sex is that anda harus cuci tangan dengan cuci mulut, okay, sebelum buat. Okay, even ladies, okay, so I have a funny story for you lah. Okay. I had
mention that about maybe 3-4 years ago, okay, jahat lah I, okay. Husband dia datang dengan bebet dia, what's another word for bebet? Sounds like a baby punya, okay. Terbakar. Okay, Apa dia? Terbakar? terbakar. Okay, terbakar tu feeling terbakar macam api. Kenapa? Okay. Sebab berdua tu husband and wife makan sambal ikan bilis petai untuk dinner. Okay. Okay. So, they both tak cuci mulut, okay? And then, luckily, suami dia belum lagi pergi ke BG, what research lah kelentik tu, okay? The wife, BJ husband dia dulu. BJ tu mesti korang tahu kan, okay? So, sambal tu pula dengan cili padi pedas gila. Oh my god. Can you imagine the poor man? Apa situation dia? Bengkak lah member. So, the best is semua orang, I'm not, okay, threesome pula semua orang macam tu, okay? Oh, whatever, okay, cuci mulut dengan cuci tangan sebelum seks. Okay, itu adalah advice yang sangat-sangat bermakna. Jangan pula ada yang makan sambal tempoyak, lepas tu tak basuh dah terbakar member. Macam-macam cerita. Okay, doktor. Kita teruskan lagi. Oh ya Allah, macam-macam. Ini ada satu soalan. Doktor, kentut faraj tu apa benda? Normal ke tidak tu? Kentut faraj. Like I said, perkataan ni sometimes kan dalam bahasa Melayu very, very, very funny. Saya terpaksa tipu doktor lah. Sebenarnya ni bukan saya yang tulis, staff saya. Saya pun macam pelik, apa benda pula kentut faraj ni, ya Allah. Tak pernah dengar ke kentut faraj? Kentut faraj tu dia untuk apa? Untuk apa? Is it normal? Is it Dia tak ada normal? Okay, so actually even in English, okay, medical is a very funny word, okay? Doktor, my husband is here. Topik yang sangat-sangat baik kata dia. I saw my mother. I baru nampak my mother juga, malulah. Hello doctor's mother. Tante ayah I ada dekat sini, alamak. Aduh. Okay doktor, kentut faraj tu macam mana pula cerita dia? Okay. In English, kita kata queef. Okay, Queef. Okay. Dalam bahasa Melayu, kita kata kentut faraj. Okay. Kentut faraj itu cium nakal. Okay. Kentut faraj ni dia betul-betul bunyi macam kentut. Okay. Okay. Fans marah tau, kita dah gelak. Okay, no. It's good. Okay, so that is the exact sound. Okay, dia betul-betul macam bunyi kentut. Okay, so apa yang terjadi adalah udara, okay, dia jadi trap. Okay, dia stuck dekat faraj tu. Okay, alright. Okay. So dia stuck dekat faraj tu. It's very normal. Okay, it is not something yang serius sama sekali. Okay. It is biasa jadi bila kita stretching, bila kita buat exercise dengan masa seks. Okay, sebab kita punya partner masukkan jari dan keluar, dan dia masukkan bebet dia dan keluar. Okay. So the action of masuk dan keluar tu akan menyebabkan angin masuk ke dalam. Okay. So it's called air trap. So you don't need treatment for it. Okay, you
There's nothing to do. Okay, so normally what happens adalah bila kita tak ada education tentang benda ni, okay, bila benda ni terjadi masa seks, okay, the husband will actually say something. Okay, Stay. like dia akan bagi tahu sesuatu kat the wife lah, macam apa ni, ataupun saya pernah dapat case at least 2 orang yang mengatakan bahawa husband dia kata longgar sebab tu ada bunyi tu. Okay. There is no such thing. Okay, there is no such thing at all. And saya akan biasanya ajar tu, try untuk first dia kita kata awkward macam alamak kenapa dengan bunyi ni. You pun terberhenti and then your partner pun terberhenti kan. Tapi cuba dapatkan situation di mana you tengok dia and then dia tengok you, korang gelak and then just continue balik. Okay. Tapi dia So- tak ada, dia berbau ke macam mana? No, dia just angin je. Tak macam dia kentut lain kita lah yang Dia kentut depan belakang lain lah. lain. Okay. Bunyi dia sama tapi dia lain. Okay, so kentut daripada belakang biasanya adalah mengeluarkan toksin daripada badan kita. Tapi kentut Faraj tu adalah sebenarnya just angin sahaja. Okay, air that is trapped inside the vagina. But I have no idea siapa yang keluarkan perkataan huif tu, dia keluarkan atau disamakan dengan kentut Faraj. Kenapa kentut? I don't know. I really don't Sebab know. dia bunyi kot. Mungkin bunyi dia sama. Tapi jika selalu sangat jadi, contoh you tak buat pun apa-apa, you tengah berdiri, you tengah masak tu, you berjalan dia jadi, then kita perlu check sebab kadang-kadang kalau dia jadi sempit atau dia ada satu ketumbuhan kita kata fistula, also very rare, jarang jadi, boleh mengakibatkan benda ni. But other than that, otherwise it's quite normal. Okay, doktor. Best is Thank to you. laugh about it. Ataupun ladies, I teach you a trick, okay? Lie to your partner. Cakap, oh you so good, I am so feeling so good. That's why ada bunyi tu. Counter balik. Okay. Okay, kepada korang yang nak tanya apa-apa soalan, kita buka lah doktor satu soalan yang mudah untuk kita nak jawab. Kalau yang melampau-lampau tu tolong pergi ke hospital yang kita boleh nak share pada malam ni. Tapi doktor Okay. boleh tak kalau macam saya nak advice sikit, betul tak saya pendapat saya keputihan kalau macam terjadi keputihan pada saya, apa yang saya akan buat, I will cut off sugar. I will take natural food banyak. Contoh like macam apa saya pernah kena dia bukan keputihan, dia yang tak boleh kencing tu, apa benda doktor? Jangkitan kuman air kencing. Ya, jangkitan kuman dekat air kencing tu. Apa yang saya buat, saya memang cut off sugar. Lepas tu, alamak doktor. Janganlah saya pergi main kat luar saya. Sayang, ini kita nak cakap berdosa. Pergi sana. Tolong. Tolong. Sekejap doktor, sekejap. Cepat. Okay, sambil tu I nak baca soalan. Tolong. Sorry doktor, ya Allah. I dah boleh lagi pula kat dalam rumah. Macam Yesterday I have the same thing happened. Don't worry. Then I ambil Canberry juice yang tak ada sugar. Ya. Allahu Akbar. Doktor sekejap doktor. Mana gigi? Okay, kita tunggu drama sekejap ya. Okay, sambil tu saya baca sikit soalan tu. Okay. Doktor, sorry doktor. No problem. Macam-macam hal. Syuib mana? Kenapa dia tak jaga anak? Aduh. Sebab tu I dah kunci dia kat bilik yang lain, lepas tu I kunci diri I kat bilik yang lain.
Ya doktor, macam-macam So anak-anak sugar, I ni. oh semua orang pun sama, trust me. Kalau you tengok I punya kerja, I anak 2 orang tau. You anak 2 orang? Yeah, I have 2 kids, I I have 2 monsters. Oh wow. Sarah 3 orang coming nombor 4 September ni Ooh, insyaAllah. I see. That I didn't know. I know you have 3 kids, but that I didn't know. Ah, Yeah, that's why I put on belum so much weight doktor. Uh, Yeast, jangkitan keputihan ni, jika dia jangkitan kulat, okay, yeast ni kerja dia suka dia suka membesar dengan gula. Okay, gula tu macam Ya, dia. Ya. dia Okay. macam lagi happy kan doktor? Ya, so dia akan jadi lebih banyak, dia akan jadi lebih gatal. So memang bila ada jangkitan kulat tu kita akan advise untuk hydration, then kita akan advise untuk kurangkan gula, especially kalau ada pesakit kencing manis ya. Dia selalu akan dapat keputihan ataupun dia akan selalu dapat jangkitan kulat even pada kulit. Okay, I so kalau see. jangkitan cuma air kencing, biasa dia kencing tak lawas, lepas tu dia kencing pedih, so kita kena minum antibiotik, lepas tu kita kena minum ubat lawas kencing. And then cranberry juice does help. Some doctors will say it doesn't help. Some doctors will say that there's no scientific this one, but it does help a little bit lah. Okay. Tapi cranberry juice pun kena hati-hati juga. Yang ada sekarang tu semua kat luar tu, kotak dia semua tu, aduhai, kandungan gula dia sangat-sangat tinggi. So sometimes I Oh, suka betul, dilute. betul. So I macam contoh you beli kotak kecil tu ke apa ke, you dilute dengan air dulu sebelum minum. Uh-uh. Okay. Kalau macam So Sarah, I will go to apa ni, biasa cranberry juice tu memang dia tak ada tulis no sugar lah. Basically ah, organic ke kan? Organic ya. cranberry juice. Hmm. So dia tak, tapi rasa dia pun kita boleh rasa kalau benda tu ada gula ke tak, sebab cranberry juice is so masam. Masam Yeah. gila. Sour and sweet. Ah, So anyways, while Puan Sarah try to tengok maybe kita boleh jawabkan satu soalan, okay. Saya okay. ada nampak satu komen tadi which saya masih belum ulas lagi tentang punca keputihan tu, okay. So tadi kita kata dari seks, lepas tu oral sex, okay. So there's another Okay. 2 more yang saya belum sentuh, okay. Satu adalah kita kata douche, okay. Now douche ni dalam perkataan bahasa Melayu memang tak ada, okay. DOUCHE. Okay, douche ni dia adalah satu aktiviti, okay, ataupun cara cucian, okay, Miss V tu, okay, di mana jari kita dimasukkan ke dalam faraj, okay. Dia masuk dalam macam tu, okay, sedalam yang dia boleh, lepas tu bersih-bersihkan dan korek. Suka korek. Okay, so now douche is actually banding dengan semua yang tadi, douche adalah penyebab keputihan number 1. Okay, and in Malaysia kalau kita lihat ya, banyak benda, actually even masalah kesihatan, banyak benda sebenarnya dia ikut kaum. Okay, so Okay. contoh kaum Melayu ada mungkin case macam okay, darah tinggi lebih banyak. Kaum India tak payah nak katalah, kencing manis sebab kami ada banyak manisan. Okay, lepas tu Chinese usually masalah dental banyak sebab mereka makan jenis makanan yang sangat panas like soup and everything. Okay, so when we follow this, wanita, if we follow Melayu, memang they practice douche a lot. Sebab according to, ini yang biasa patient bagi tahu saya lah, okay, according to religion mesti cuci bersih sampai ke dalam. Now, why kita kata yang tu adalah mistake adalah kita punya mistake. Alamak doktor, you're breaking up. How about now? Okay, you're good. Okay, alright. Where did I start? Okay, mistake kita tu mesti ada kuman yang baik dan mesti ada yang jahat. Betul? Okay, it cannot be totally clean. So bila kita Yeah. douche, dia akan jadi terlalu bersih. Okay, Okay. and menyebabkan senang dapat keputihan. And some of these patients pakai benda yang sangat harsh macam sirih, sometimes buat sendiri, panas, and then Yeah. this betadine, like iodine kind of wash and everything, dia akan bila dia masuk ke dalam kan, okay, dia akan menyebabkan masalah keputihan. Jangan pakai benda Sebab dia dah yang tak ada
bakteria yang baik itu semua habis. Sebab iodine tu untuk cuci luka. Jangan pergi cuci kat bawah tu pula. Lepas tu sirih tu orang letak dalam mulut. You know, jangan pergi letak sirih tu kat bawah. You know, that kind of thing. So don't use traditional punya benda-benda ni semua kan. Letak kat bawah. And please, oh my god, jamu yang buat sendiri sumbat ke dalam. Oh no. Kes dia dapat banyak, okay. So these are the thing yang menyebabkan, so bila mereka masuk ke dalam kan, so bila mereka cuci tu, mereka korek tu, kita kata douche. Okay. And then the other one is sex toys. So, yes, if you want to ini use sex fact toys, saya nak bagi tahu mungkin selama ni kita tak perlu bukan kita tak pernah bercakap pasal sex toys apa dia, tapi hakikatnya dekat luar sana ada yang menggunakan. Jadi kita tak tahu sama ada follow kita ada yang menggunakan ataupun apa. Jadi we have to be very very open about it sebab ini adalah education, ini adalah ilmu yang perlu kita tahu. Okey, teruskan doktor. Where did I stop? Yeah. I know in some religion benda ni semua haram and stuff like that. So but actually saya ada buat topik ni about sex toy ni and saya kena backlash dekat TikTok. Okay, so that's why I agree with you to be open. Yeah, I lost almost 5,000 followers within hours yang saya buat ni sebab saya ajar tentang benda ni, di mana ramai yang komen bahawa I think you should remove the video, kami nak unfollow you semua, benda ni haram, you kena tahu followers you, this and that everything. Sebab religion wise, yes, a lot of things religion kita ajar, not just whether you're Muslim ke, Hindu ke, Christian ke, it doesn't matter. Tapi kita ikut ke tak? Okay, that's the thing. Different. Betul. What happens behind is different. Okay, so yeah, you know that kind of thing lah. So we have to be open about it. So sex toys, okay, tempat you simpan sex toy tu, sebelum nak pakai pastikan tangan dengan sex toy tu bersih, okay. Lepas tu kalau you nak pakai lubricant, okay, even during with your partner ataupun with the sex toy, you kena pastikan lubricant tu masih baru ke atau tak expire lagi ke, macam tu. Kalau nak senang tak payah pakailah, cari yang your husband toy. Gitu. Make it halal, make it easy, make it safe. InsyaAllah. Kita kalau ikut kalau kita ikut all the rules, InsyaAllah, moga everybody dipermudahkan. But because we have Chinese and Indians juga yang watching all this. You know, even if you don't have husband toy, it's okay to use these things because as women kan sebenarnya self pleasure is actually important juga, and sometimes a lot of women kan husband dia very straightforward, so kind of kesian juga lah. Tak ada foreplay tu sebenarnya sangat sakit untuk wanita juga lah. I see. Alright, doktor. So kita tadi doktor kata end the live pukul berapa? Kita dah terlebih beberapa minit sebenarnya dengan doktor. Oh my god, tak apa. Oh my god. Sebab kita borak kan. Jadi banyak sangat pengajaran dia, banyak sangat apa yang kita dapat sambil kita gelak ketawa, sambil kita apa, tapi kita dapat apa orang kata, ilmu yang sangat bermanfaat untuk semua. Okay, I want to thank you so much kepada doktor yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. Thank you so much untuk ilmunya. Saya sangat-sangat menghargai, and I know that semua yang berada pada malam ni dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Thank you so much, doktor. Most welcome. Everybody, thank you for listening. Okay. So I hope jika you all ada masalah macam ni, tolong jangan malu dengan doctors, okay. Kalau you really rasa tak selesa dengan doktor lelaki, then please cari doktor perempuan, okay. So number one yang tu, jangan self-treat, cari doktor. Nombor dua, jangan self-treat sendiri, okay. Nombor tiga, jangan takut untuk buat pemeriksaan, okay. So itu je daripada saya. Nombor empat, jangan malu lah, okay. Alright, jangan malu.
benda ni semua. Okay, so Okay, good. doktor. All the best to you. Okay. Thank you. All the best to you too. Thank you so much. Doktor ada nak nyanyi satu Bye-bye. lagu ke? Sebelum doktor keluar? Suara saya actually macam kata I tak pandai nyanyi. Saya gurau. Terus You apa have to aku kena sing for nyanyi? me. You have to sing for me. I have such a famous singer in front of me. You have won anugerah and everything. You know, Masya-Allah. I think when I was much, yeah, we are almost the same age. Okay, when you started, How you old were are very you if you young. don't mind? Never ask a woman her age. I'm 16 je. I dengar you pun 19 je kan? Oh, Tak sama lah. You 16 eh? I 15. Cannot. Sekali nanti mengandung. Jangan. 19. Oh, no. Saya kita husband tu Mr. Sleep kena nanti. Nanti tak pasal-pasal. Okay, doktor. Thank you so much, doktor. Not singing for me Terima kasih. You want me to sing? I'm coughing now. No. I think mana-mana followers, semua orang pun support I. Okay, come one sentence lah. Lagu apa? I pun tak tahu nak nyanyi lagu apa. Boleh lah. Semakin ke. Alah, bosan hidup kau ni. Kejap. I kalau I nak fikir pun dah jadi pening. Sekejap Okay, I nyanyi sikit lah. Okay. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu di hatiku. Bye. Night everybody. Bye-bye, doktor. Thank Bye. you so much. Bye. Good night. Sayang, mess ni sayang.